Okay, so topik malam ni disebabkan malam ni dia kelas saham, jadi ada orang tegur sikit berkenaan dengan grammar. Will it ends the oil rally? Jadi saya minta maaf sebab dia bukan kelas grammar. Jadi particularly tak sengaja lah kesilapan itu. Jadi minta maaf kerana mungkin ada orang grammar Nazi. Jadi saya pun tak tahu betul ke tidak. Jadi saya rasa mungkin will it ends lah kot. Okay. Jadi sedikit apa yang berlaku pada bursa kita hari ini. Okey, so far dia dah break sejak 24 Jun lepas kalau kita tengok sejak akhir tahun lepas dia bermain di sekitar 1561 mata ke atas lah. Itu support dia. Dan resistance dia ke atas banyak lagi lah 1621 mata. Okey, dan arrow-arrow yang saya tunjuk itu nak kata cubaan untuk nak test lantai di bawah tu sama ada kita nak pergi jauh lagi ataupun dia akan rebound beberapa kali test dan akhirnya bocor pada 24 Jun dan dia terus menjunam sehingga 1531 mata. Tapi walau bagaimanapun dia bermain di pada 1530 ni dah 2-3 hari. Jadi tuan-tuan, mungkin kepada orang yang baru nak bermain saham, contoh sahabat saya Tuan Hafizuddin Jalil, Tuan Abu Uzair, apa khabar? Oh, mic dekat baru padu. Okay, sorry, saya betulkan mic sikit. Okay, nanti komen suara. Okay, kat mana saya belajar? Saya belajar manage, saya bukan tahu pun pasal saham. Tapi paling-paling, kalau anda baca pun analysis report, mereka akan sama je, bukan lebih kurang lah. Setelah nak kata sama, nanti orang kata macam budget analis pula. Bukan. Tapi nak kata ayat dia, sedang mencuba rintangan di atas, di bawah. Somehow harga ataupun nombor, kalau ni adalah contoh yang saya bawa ni adalah indeks. Jadi dia akan bermain pada line-line yang lebih kurang dia punya nilai. Jadi ilmu tu nak dapat kat mana? Jangan lupa register Kickstart tu. Okey, baik, berbalik pada pasaran kita hari ini. Jadi dia terus jatuh lah atas pelbagai faktor. Mostly antara yang menyumbangnya adalah yang menyumbangnya barangkali kerana ketidakstabilan politik somehow. So kita berdoa supaya harap-harap benda ni cepat end lah dan good for kita yang nak belajar trading ni. Okay, so ini sedikit data yang saya ambil sebelum nak start tadi. Jadi somehow hari ni dia banyak yang hijau dan surprisingly the highest gainers adalah energy sector. Kod ada siapa-siapa yang kaji adakah energy sector ni yang penyumbang dia oil and gas yang menyebabkan kalau relatively compare dengan yang lain consumer product, industrial product, construction, energy yang paling tinggi. Adakah dia relate dengan oil? Saya pun tak pasti, wallahu alam, sebab saya tak kaji. Saya tak sempat study yang kata counter minyak. Kod ada kawan-kawan tahu adakah energi ni disumbangkan oleh counter oil and gas. Okey. Baik. Sedikit orang kata sedikit memberi kita kata keyakinan. Kita melihat pada kadar yang ringkas tadi tu. Pada kadar yang ringkas tadi, berlakunya kejatuhan sehingga 1531 mata. Okey, tetapi jika kita tengok sejak pada kita drawback yang lama, sebenarnya market kita alhamdulillah is going uptrend. Sebab itu ilmu ini penting. Okey, ada kalam-kalam famous dalam Wyckoff ni adalah the bigger picture and trade the current. Itu juga salah satu tokok tambah yang ada dalam kelas-kelas dalam smart saham. Sebab what we want to instill to you is the knowledge of the smart saham. Okay? Bukannya datang belajar saham 100, dapat 100%, lepas tu caw. Okay? Baik. Okay. Kita kata jatuh kan tadi 1530. However, sempat juga saya capture
just to gain the confidence kepada mungkin pendengar-pendengar yang baru hari ni, okay, dalam tengah jatuh pun ada sahabat-sahabat Wyckoff, okay, yang boleh buat profit. Anda tengok ni per day 1.77% dan 10.81%. Okay. Not trying to give you not trying to give you some hard sell berkenaan dengan semua ni. Tidak. Tapi apa yang nak diajar oleh Wyckoff, sebenarnya kita boleh trade. Kita boleh trade di pelbagai jenis bentuk carta itu sama. Ada uptrend, downtrend dan sideway. Kenapa? Mungkin ada yang pada sini yang dah join apa-apa kelas pun. Normally, apa yang kita bayangkan pasal saham ni, dia kena uptrend, baru untung. Tapi berlaku sebaliknya kepada Wyckoff Trader. Wyckoff Trader ni, awak tengok, saya sembang pula. Mungkin secara tengah batuk-batuk ni kan. Tapi ini berlaku hari ni, 6 Julai. Ini 6 Julai 2021. Bukan 6 Julai 2020 ke? Ini yang berlaku pada hari ini. Okay? So, sekadar orang kata apa, nak menanam keyakinan lah. Minta maaf kalau bukan, oh lama, asyik duk promote. Sebab itu tanggungjawab saya. Saya rasa kat sini sebab tanggungjawab saya. Saya berlesen dengan Bank Negara dan Suruhanjaya Security adalah untuk instill rakyat untuk berdagang dalam pasaran modal, tapi dengan cara yang betul. Nak cara yang betul macam mana? Datanglah dengan belajar orang yang betul. Kenapa smart saham ni orang yang betul? Last kali saya tunjuk nanti. Okay? Okay. Baik. Back to kita punya topik hari ni. Minyak. Okay? Kena dengan kita punya sesi untuk setiap hari Selasa adalah komoditi. Minggu lepas disampaikan oleh sahabat baik saya. Nama beliau juga sahabat Rasulullah. Okay? Zubair Al-Awwam tentang FCPO. So, minggu ini turn saya cuba nak sampaikan, kebetulan ada berlaku hal yang signifikan berkaitan dengan OPEC adalah komoditi yang nak diceritakan pada malam ni adalah minyak. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Okey. Berlaku pergeseran di antara UAE dan Saudi Arabia, okey, over OPEC oil production decision. Untuk makluman semua, ataupun mungkin ada yang lebih tahu daripada saya, okey, daripada post COVID, actually the oil price is driven by OPEC mainly. Sebab dia ada satu lagi gagasan, mana gagasan yang side US, mereka tone down, dan kebetulan ada berlaku berbagai perkara lah, keadaan pandemik di negara mereka, plus kesan daripada ribut salji pada akhir tahun lepas, does the effect production almost to half. So jadi secara tidak langsung OPEC setelah menjadi satu kuasa yang jadi terlampau majoriti. Sebelum ni pun mereka dah majoriti. So apa yang terjadi sejak pada November, mereka keep on cut the production in order nak supply, in order supaya dia nak reduce supply. Jadi apabila kita tahu supply and demand punya perkara ini, maka bila kurangnya supply, so harga akan jack up. Plus okay, bila ada introduce, kalau ingat spesies saya yang lepas, adanya introduce vaksin, so they gain confidence of the market, especially on China, antara the largest consumer of crude oil ini. Okay, so ini yang berlaku baru Jumaat lepas dia bermula, kemudian di-effect sehingga menjadikan hari Ahad hari itu Saudi Arabia ban semua flight daripada UAE atas di mana on the rasmi punya portal, pelbagai orang kata apa, kenyataan dikeluarkan sebagai mungkin nak mengekang COVID dan sebagainya lah. Okey, jadi kita tengok ada efek tak sebenarnya dekat minyak. Okey, ini saya ambil sebelum start tadi. However, terjadinya perkara tu sejak pada hari Jumaat lepas, disambung lagi Ahad dan Isnin. Jadi hari ni, hari Selasa, dia baru reflect dekat chart. Maksudnya investor start to lose dia punya mungkin confident, wallahualam, sebab dia masih sedang didagangkan. Jadi kita tak tahu end result dia macam mana. Jadi ini berlaku 15 minit sebelum kita start tadi. Jadi saya tengok
Okay, dia start movement upward tu dia terberhenti. Memang tidak disangka lagi kerana isu inilah. Sebab dia ada uncertainty kat situ. Okay, apa hal yang berlaku dari segi uncertainty itu nanti kita cerita lagi pada bila dah masuk point. Sebab ni saya nak bagi overview kenapa saya share perkara ini. Okay. Ini saya go zoom detail. Maknanya itu dia sedang berlaku orang kata apa, not on positif lah. Maknanya dia tidak hijau kat situ. Okey, untuk yang mungkin baru-baru berkenalan dengan crude oil ini adalah benchmark indeks utama dunia. Okey, Brent dan WTI. Okey, ada dua indeks yang baru yang UAE index pun ada, dan China index sedang dibangunkan. Dari dua China dan UAE tadi dia belum signifikan. Okey, untuk maknanya ada, sebab saya tengok salah macam mana nak trading oil and gas Sifu bukan Sifu basically kita nak tengok apa kesan kepada negara. Adakah terkesan, adakah sama ada kalau dia naik dia memberi kesan yang positif kepada negara, ataupun turun dia memberi kesan ke tidak. Okey, jadi ini indeks utama dunia yang didagangkan. Boleh anda boleh Google dan study pasal perkara ini. Brand OPEC dia guna Brand dan WTI ni digunakan untuk pengeluar minyak di bahagian US. Okey, kita break dulu. Kita dengar dulu video daripada penaja. Terima kasih selama 74 orang sudi menunggu bersama kami. Dan yang sen-sen star tu, moga Allah balas rezeki anda dengan berlipat kali ganda lagi. Okey, kita berhenti sekejap minum air Ustaz. Tekak sakit. Jadi, saya duk bercerita tadi kan, apa OPEC apa semua, kenapa OPEC ni memberi satu efek besar kepada harga minyak dunia. Malah tengah orang-orang tak jalan ni pun, kereta tak jalan pun, boleh pula harga minyak tu keep on naik kerana adanya yang mengawal. Okey, baik, sedikit keterangan. Ini negara-negara yang terlibat dalam OPEC. Cuma kalau tak silap saya, mungkin ni gambar lama. Qatar 2017 kerana ada isu di antara Middle East punya negara, tak silap dah keluar. Dan ada juga OPEC Plus, negara yang bukan OPEC tetapi mereka nak bekerjasama. Dia tak adalah tight punya bond, tetapi mereka bersama mewujudkan satu nama OPEC Plus, antaranya Rusia lah. So sebab itu apa yang berlaku minggu lepas adalah dia led by Rusia lah, dia punya meeting tu. Okey, baik, ada sedikit video untuk saya share berkenaan dengan OPEC kepada rakan-rakan pendengar. Boleh play ni Exporting countries. It was formed in 1960 by 5 oil exporting countries and has grown to include 9 more nations. The reason? 1960 was a time of a globalizing oil market. Demand was growing, but oil-producing countries weren't the ones benefiting. Global production and price was controlled by 7 Western oil companies. That's where OPEC came in. Its goal was to give power back to the nations who had the oil the world desperately wanted. Their plan was to regulate supply and to manipulate prices. In other words, become a cartel. Member countries meet every 2 years to set production quotas. The lower the quotas, the higher the price for oil-consuming countries. In its early days, OPEC did not have a lot of influence on prices. But in 1973, OPEC introduced an oil embargo. The crude price quadrupled. Some countries were forced to ration gasoline. At the time, OPEC accounted for about half of global oil supply. OPEC lost some influence in the 1980s. High oil prices meant people were switching to alternative fuel, non-OPEC production increased, and a global recession saw demand for oil decrease. By 1986, the price crashed. Over the next 3 decades, the price of oil continued to fluctuate for a number of different reasons, despite OPEC's attempt to control it. OPEC's influence has dwindled. It now represents less than a third of the market share. Add to that the increase of non-OPEC nations to the oil market, like Canada and the US.
Recently, OPEC said it would restrain output to boost prices. That would be the first production cut since 2008. But there are doubts that OPEC could even accomplish that. Okey. Sedikit sedikit video berkenaan dengan OPEC tadi. Okey, yang mana penubuhannya itu sendiri adalah bagi mengawal minyak dunia. Jadi bila kita tengok bila kita tengok balik just based on saya punya reading ketika 1960 masa tu emas pula, Allahumma salli Muhammad, minyak ni dia murah. Dia murah. Lepas tu tak banyak negara lagi yang jumpa. Okey. Jadi negara-negara OPEC ni dia nak tingkatkan harga kerana ketika itu adalah bumi industrial untuk era untuk beberapa negara besar. Masa tu US nak start, ada beberapa negara lagi. Jadi dia orang expect untuk demand akan naik. Jadi dengan demand naik ni mereka nak naikkan harga juga. Maknanya supaya mereka dapat multiply the wealth. So secara tidak orang kata apa dengan cara itu, melalui gagasan OPEC ini mereka dapat kawal harga minyak dunia yang sepatutnya mungkin boleh lebih murah kan jika bebas kan. Tapi kerana itu mereka ditetapkan. So sebab itu rentetan daripada itu minyak menjadi satu perkara yang begitu berharga. Okey, dan kita boleh tengok kekayaan bagaimana di Middle East Jadi ada soalan daripada Tuan Afif, Malaysia memang tak ada saya Google juga sebenarnya, tapi saya tengok list tu memang tak ada. Cuma saya tak tahu Malaysia ni dengan tim mana. Kalau kata ada siapa yang ada knowledge, mungkin boleh tolong jawab soalan Tuan Afif lah. Daripada bacaan saya tiada lah. Okey, berbalik kepada topik saya tuliskan nombor 1. Antara yang terjadi lead kepada masalah recent case ini, OPEC dia start to cut yang seperti saya beritahu starting pada November dan Disember tahun lepas. Daripada awal lagi, cuma masa tu dia belum ada satu perjanjian orang kata apa susunan yang valid. Tapi start akhir tahun lepas mereka start to firm and then menyangkakan untuk review every 3 to 6 month. Okey. Jadi review ini telah berlaku sebanyak 3 kali pun dan ketiga-tiganya dia fail tu dapatkan satu resolution. Okey, pada yang pertama kali saya tak ingat kenapa. Yang pada kali kedua dia fail kerana ada sanction daripada US berkenaan dengan untuk stop the sanction. Allahumma salli Muhammad, dia stop the sanction, stop Iran sanction. Jadi kat situ dia stopkan OPEC decide untuk tak tahu harga lagi apa. So dia decide untuk awal Julai untuk ada satu meeting lagi lah untuk menentukan output nak remain ke. Sebab so far daripada akhir tahun lepas dia maintain tu cut dan start pada Januari dia maintain pada low level lah. So last pada Jumaat lepas mereka nak satu decision baru lah, which is sebenarnya ramai decide untuk keep low. Okay, mana keseluruhan OPEC dan OPEC Plus agree untuk tidak menambah production. Somehow saya rasa of course untuk mereka nak ambil kesempatan atas expectation untuk meningkatnya demand. Minta maaf. Bila meningkatnya demand, as kita tahu sifir dia, bila demand meningkat, darab Allahumma salli Muhammad, darab dengan harga yang tinggi, maka mereka akan dapat lebih lah basically. Okay, somehow decision tu ditentang kuat oleh UAE kerana mereka mengatakan sejak 2018 lagi mereka rasa dizalimi kerana 1/3 of mereka punya production tidak dapat disupply dengan orang kata membazir dikatakan. Okay, somehow perkara ini relate juga kerana nanti kepada poin kedua. Pada bulan Mei juga berlaku antara UAE dan Israel untuk mereka dapat satu loose punya ataupun kerjasama ekonomi yang makin erat. Okey, dan perkara itu tidak disenangi oleh Arab Saudi. Okey, so itu antara punca-punca yang mungkin ada yang trigger perkara-perkara ini. Okey, so apa yang berlaku bila UAE tak bersetuju, bergaduhlah, berperanglah Saudi dengan UAE ni. So apa yang
Saudi buat, pertama, dia block semua kapal terbang untuk masuk. Yang kedua, dia block juga segala barang-barang berkaitan Israel. Okay? Ini recent lah. Sebab kadang-kadang kita tahu juga, Raja Muhammad Salman macam ada good relation juga dengan Israel. Somehow, wallahualam, adakah ini cubaan untuk memecah belahkan ke apa? Kita tak pasti. Okay? Jadi, itu yang berlaku recently. Recently. Okay. Apa lagi contoh-contoh yang dibawa? UAE start tu tarik balik tentera-tentera mereka di Yaman. Sebelum ini UAE adalah penyokong tegar Arab Saudi untuk menentang Iran. Okey, untuk menentang Iran. Dikatakan yang Houthi apa tadi tu, wallahu alam mana betul tak saya punya dia punya arrangement apa yang saya cakap ni. Arrangement tu betul, maksudnya term yang saya guna tu. So menyebabkan Saudi menyatakan, kau dah tak nak sokong aku ni. Okey. Pada bulan Mei juga berlaku sanction yang di stopkan. Yang antara yang terlibat dalam sanction tu juga adalah Israel. So hopefully kita bila saya baca tu dia rasa takut sikit. Kerana adakah ini tanda untuk berlaku sesuatu? Wallahu alam. Tapi hopefully it just purely economics dan orang kata apa, relation tu memang mereka berdua ni memang tegang daripada sejak tahun 1975 lagi. Okey. Bila next meeting tuan alamak, dia tak, since daripada dia punya range adalah 3 to 6 month. Okey, untuk tengok sebab currently memang US ataupun satu lagi gagasan memang allow them. Mereka ni tengah jadi abang besar lah. Tengah jadi gangster lah sekarang atas dunia ni semasa dalam menentukan harga minyak. Okey, gagasan OPEC dan OPEC Plus ini dia tidak diimbangi oleh gagasan daripada belah-belah Amerika. Okey, jadi next meeting mereka menjangkakan untuk meeting setiap 3 ke 6 bulan. Okey, jadi next meeting ni since rentetan baru je berlaku Ahad dan Isnin hari tu, maka melalui pembacaan saya mereka tak decide lagi lah. Allahualam, jika ada sebarang info mungkin boleh tolong share juga dalam komen. Baik, jadi ini adalah muka raja semasa mereka lah, Raja Muhammad Salman, dan sebelah tu UAE punya raja Muhammad bin Zaid. Okey, sebenarnya pertelingkahan mereka ini sejak tahun 1975 lagi. Okey, di bawah nama Jeddah Agreement, UAE ini dipisahkan daripada Saudi Arabia dan membuat mereka punya teritori sendiri. Okey, somehow the agreement tu orang kata apa, biasalah dia puas hati tak puas hati dia Arab ni 7 tahun saya duduk Mesir, dia memang disifat tak nak kalah dia tu tinggi sangat-sangat walaupun dia dah salah. Yang paling saya ingat jiran saya 2 orang ni, seorang dah tunjuk jalan ni, seorang lagi tunjuk jalan tu. Okey, dan saya ikut jalan yang orang pertama tadi, dan betul balik rumah petang tu, yang nombor 2 ni datang cakap, tak, kau tengok salah kan orang tu punya jalan, kau kena ikut jalan yang aku cakap ni tadi. Tapi knowing Arab, so begitulah saya, lah betul lah, aku pun tadi tak pergi tempat yang aku tanya kau tadi. Sebab kalau saya cakap tak, kau salah, dengan saya pula nanti bergaduh dengan situ pula. Jadi itu dah memang itu dah memang the nature somehow. Okey, jadi pertelingkahan mereka berdua ini dah berlaku sejak 1975. Boleh jadi UAE menggunakan point ini untuk start to trigger pergaduhan. Currently juga mereka mengadakan hubungan baik dengan Qatar. Okey, kerana Qatar pada 2017 berlaku, orang kata apa, Qatar dia ada berlaku trade sanction juga macam mana Iran dengan negara-negara Arab lain yang diketuai Arab Saudi. Okay, so UAE as if macam bukan as if lah, they start to have a good relationship dengan Qatar. So perkara ni bercampur aduk dan menyebabkan trigger perkara tadilah. So ketetapan yang mana perkara yang berlaku tadi dia tak ada ketetapan lah. Ada juga melalui pembacaan saya mengatakan bahawa UAE berkemungkinan untuk buat kepala sendiri. Somehow sama ada dia berani ke tidak, dia kena fikir jugalah. Sebab kalau seorang dengan nak lawan gagasan OPEC yang banyak,
So somehow mungkin dia just to threaten ke macam mana kan. Okay, so ini dua poin besar yang saya just nak orang kata apa, sama-sama share kepada kawan-kawan apa yang berlaku recent, dan dia affect sedikit kenaikan momentum. Cuma jika kita belajar Wyckoff somehow dia takkan berlaku satu kenaikan yang linear. So things need to be justified. Boleh jadi perkara ni berlaku. Dan timing pula cantik pula. Dia kena pada, kalau bila anda belajar deeper, anda akan belajar punya support and resistance segalanya lah. So dia terkena pula pada resistance tu pula. Macam yang dah dirancang pula. Somehow we just follow the apa yang berlaku, we get to know, and kalau yang mana yang dah mula trade, gain ilmu sebanyak mungkin untuk supaya anda tidak rugi modal anda bila trade. Baik, ini sebab saya ambil pada slide-slide saya yang lama, maka ini report yang pada 25 Mei hari tu. Hibiscus Petroleum dengan Dayang. Jadi ini saya tak update pun slide dia sebab lepas ni ada chart dia. Wallahu alam, kalau mungkin siapa-siapa boleh share dalam komen, adakah Hibiscus dan Dayang terkesan dengan kenaikan tu? Adakah price mereka orang kata apa, adakah siapa-siapa yang masuk dapat untung ke? Wallahu alam. Sebab saya tak masuk lah. Cuma dekat sini Hibiscus Petroleum maintain buy, dan harga yang mereka merasakan fair value adalah sekitar 85 sen. Jadi pada yang sesi lepas harga dia belum tembus lagi 80 sen. Kemudian adalah Dayang lah, research by Kenanga juga. Tadi daripada M Bank. Kemudian ini daripada Kenanga lah, pada bertarikh 25 Mei. Quite recent Quite recent, mana target price yang mereka letakkan adalah sekitar RM1.80. Mungkin anda boleh tengok. Sebab pada pandangan saya, glitch yang berlaku ini, dia somehow noise yang untuk stopkan kenaikan tu berlaku. So still kalau OPEX masih dapat kawal harga ataupun supply, dia makan naiknya. Sebab hukum supply and demand tadi, nak tak nak, bila kita bercerita tentang komoditi, dia takkan boleh lari daripada supply and demand. Ada lagi ke? Ini Dayang lah. Dia masih jauh lagi kat RM1.8 tu. Mana kalau dia break RM1.6 tu, mungkin dia akan terus ke RM1.8 lah, seperti yang di saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana ada yang sudi bersama Tuan Izzuddin, Nazif, handsome. Tak boleh. Perkataan handsome tu memang ada bila anda lahir. Dulu dia tak ada perkataan handsome tu. Dan Tuan Abu Uzair, siapa rugi 400k tu? Ramai tuan. Ramai sangat. Mungkin boleh off slide. Ramai sangat tuan yang rugi macam tu, kerana bila masuk berdagang saham ni, orang kata apa, yelah, mungkin ada pernah dengar suruh berhenti kerja, pecat. Allah, saya takut risau pula dari segi undang-undang kalau saya cakap benda perkara macam tu. Jadi the stigma tu salah sikit yang membahayakan pedagang-pedagang, especially pedagang-pedagang yang baru. Kalau saya bercerita tentang kawan saya mana di ruang lingkup saya doktor, mereka tertekan dengan kerja-kerja doktor, maka mencari option untuk berdagang saham. Maka bila masuk berdagang saham dalam kadar tertekan, itu amat bahaya. Itu amat bahaya kerana tidak diterangkan dengan cara yang betul. Baik. Saya rasa itu sahaja. Sokonglah kami jika anda rasa The Sophisticated Investor dan Smart Saham membawa anda dan masyarakat ke jalan yang betul. Kalau boleh, jika sempat, sebab masa tengah rakyat tengah teruk keuangan ni, belajar financial planning dengan kami hari Sabtu dan Ahad ini. Saya rasa sempat lagi, anda carilah Ezaz on Pay. Kalau boleh, sahabat-sahabat tolong letakkan link kelas financial planning ini. Kalau anda mungkin memikirkan takut untuk belajar saham, mari ajak kawan-kawan belajar kelas financial planning itu.
Okey, so anda akan dapat tahu kat mana kedudukan anda. Macam mana kita nak guna Waze tu, kita akan dilocate dulu kita kat mana dulu, baru kita ke arah mana yang kita nak pergi. Sebab kita sering melakukan kesilapan, tak tahu apa-apa, duit simpanan tak ada, terus pergi melabur. Sebab itu ramai yang kantoi. Belum cerita lagi halal haram, forex semua. Klien saya baru sahaja rugi. Dia buat personal loan 100,000 dan dia membayarnya kepada scammer forex tadi. Okey, itu saja. Minta maaf celoteh panjang di hujung. Sekadar menyatakan kerisauan kami sebagai seorang financial planner kepada masyarakat yang kami sayangi. InsyaAllah berjumpa lagi pada sesi Smart Saham yang lain, insyaAllah. Teruskan bersama kami dan doakan kami. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.